Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Perbincangan kita pada kali ini ialah perkara yang ketujuh. Jadi kita dah dengar dah. 1 hingga 6. Hari ini sambungan kita iaitulah yang ketujuh. Perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah yang ketujuh ialah menghalalkan yang haram dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu halal hak Tuhan haram, begitu mengharamkan hak Tuhan halal. Dua ni bahaya ke tak bahaya? Sangat bahaya. Pasal apa sangat bahaya? Perbuatan ini juga membatalkan syahadah. Allahu akbar. Virus ni. Kumem besar ni bang ini. Istilah orang modern dipanggil virus. Kerana meminda dan menyanggah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa buat lagu ni batal syahadah? Kerana kita pindah dan kita sanggah Tuhan. Tuhan raya haram. Haram guananya tak maju negara kalau haram. Kena halal. Kecek lagu tu jadi kejadah. Oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran melalui firman-Nya, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ Surah An-Nahl ayat 116. Maksudnya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal, ini haram. Jangan duk kata. Untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duk kalah, kita dah haram ni. Buat bohong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak kata, kita ditambah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah mencapai kemenangan. Mana nak menang? Nak dapat kebaikan lah mana? Hidup lawan Tuhan. Oleh itu, janganlah terlalu gopoh dalam menyatakan hukum sehingga menghalalkan apa yang diharamkan dan sebaliknya. Mengharamkan apa yang dihalalkan. Jangan gopoh. Setelah ternyata hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dengan sejelas-jelasnya. Jadi kecuali setelah nyata. Benda tu dah nyata. Benda ni salah. Kita kena royak. Setengah orang ni nak royak hak ni petaku. Hanya marah demo kan, Lepas tu, Tuhan marah tak apa, demo marah tak boleh. Itu pun masalah kita juga. Masalah sebagai daripada pendakwah kita ni, hak dia takut demo marah. Jadi Tuhan marah tak apa, tak payah ukur dia. Ini juga satu kepenatan juga bagi kita. Penat, kau tak penat? Penat. Di antara sifat ulama salah, ini ulama-ulama yang terdahulu, dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang ikut jalan mereka. Di mana di dalam perkara-perkara yang tidak ada nas yang terang. Mereka hanya berkata, ini saya tidak suka. Dan ini tidak setuju atau benci. Maknanya contohnya Imam Syafi'i dia kata, ana akrah haza. Wa akrah. Akrah tu aku tak suka. Maknanya, dia tak berani nak kata haram. Kerak pah lalu. Sebab nasnya tidak jelas bagi dia. Tapi mana dari pahaman cara mulianya benda tu tak boleh. Dia kata aku tak suka, aku benci benda ni. Dia beringat lidah dia. Ingat. Lidah orang kita lain tidak. Ini keputusan muzakarah. Maka dia hanya halal 100%. Saya jamin. Mana boleh jamin? Kecuali benda tu terang-terang ada dalil. Kata hal ni halal, ini haram. Jadi jamin. Tapi ulama salah, ulama yang terdahulu, warak dia. Ana akrah haza. Ma uhibbu haza. Itu di antara uslub dia. Saya tak suka ni. Saya benci hal ni. Sebab dia tak berani nak kerak putus. Mereka tidak terus mengatakan halal dan haram dalam perkara-perkara yang sama-samar. Tapi kalau agak dikata saya suci lagi, taklah tu. Hak ni apa dia ni? Hak ni termasuk dalam perjudian. Tapi ialah manusia hari ni nak cepat-cepat bayar hutang. Kalau dia judi kan boleh cepat bayar duit. Jadi tak boleh nak kata haram. Dah, tu innamal khamru wal maisiru. Dalam Quran jelas-jelas kata haram. Tak saya kata lagi, itu cerita lain. Ni cerita lain ni. Dia panggil masuk orang luar tu. Istilah orang tua kita. Kita masuk orang luar tu. Kalau masuk luar, tak apa ingat je lah. Kecek pun mengapu.
Apalagi kalau kita di peringkat yang jahil. Jadi kita tidak alim. Nak cakap halal haram itu biar pasti. Kita dengar betul-betul daripada guru kita dengan hujahnya, dengan dalilnya bahawa ini haram, ini halal. Baru kita boleh kata. Mengharamkan apa yang dihalalkan. Dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT adalah kufur. Na'udzubillah. Ayuk tegak-tegak tu ayat haram. Lepas tu kita hidup rekod halal apa? Ini tidak ayuk. Ini wine dipanggil. Bahasa kau orang putih. Berapa lagi nama? Nama orang putih? Bubuh nama berapa pun. Siapa betul je? Nuak lari daripada nama ayuk. Ini tidak ayuk ni. Ini minuman kebangsaan. Orang Arab dia tulis asyirab ruhi. Minuman ruh dia tanya. Bubuh nama apa pun. Asal dia ayuk ke Arel. Terus dua lagi nama lah. Jadi, sementara gopoh di dalam kedua-dua bahagian itu sama saja. Kerana seorang Muslim itu tidak harus terkeluar dari batas-batas Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya dengan pendapat yang dia tidak mengerti dan memahaminya. Jangan. Jadi kalau kita tak jelas, itu tanya orang yang mana-mana. Lagu mana ni hukum, barulah kita boleh jawab. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jangan pergi dulu pada Tuhan. Kalau pergi dulu pada Allah dan Rasul, maka jadi punahlah kita. Surah Al-Hujurat ayat 1. Yang ke-8. Perkara yang ke-8 yang membatalkan dua kalimah syahadah ni apa pula? Tidak beriman dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Nas Quran ni sabit nas dia. Siapa dia boleh kata ini tak tahulah riwayat betul ke tak betul. Tak ada riwayat betul lah. Quran ni semuanya betul. Kau ada Quran tak betul? Mana ada tak betul Quran? Kalau tak betul tu bukan Quran. Dipanggil kitab lain tu. Baik. Dan Sunnah. Tak beriman dengan Sunnah pun termasuk dalam perbuatan ini juga. Sunnah hak sabit daripada Nabi SAW. Yang kita nak bagi tahu hak ni tak sabit, hak ni tak palsu tu berdasar kepada ulama kata hak ni tak hadis ni palsu. Jadi hadis palsu pun tak boleh kita nak sabit. Kalau ulama hadis kata hadis ni palsu, tak mari daripada Nabi SAW. Kita gitu ayat kau hak ni hadis, hak ni hadis. Palsu pun hadis juga. Tak boleh. Nak isbat pun Nabi jadi haram pula. Nabi lari daripada kita buat benda-benda yang tidak sabit daripada dia. Banyak buat cerita lainnya, kena belajar. Jadi bila tidak beriman dengan nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi yang sabit adalah juga membatalkan ikrar dua kalimah syahadah. Tak percaya ke Nabi. Lo ni ramai. Orang tak percaya ke hadis. Dia nak pakai Quran saja. Dia hadis ni hak manusia wayak. Hak sahabat-sahabat tulis lepas pada Nabi tak ada dah. Tabi'in tulis. Az-Zuhri contohnya. Muhammad bin Muslim Syekh Az-Zuhri dia kata ni di antara orang yang terawal tulis hadis. Macam ni. Quran boleh tulis sama Nabi lagi. Cuma tak terkumpul. Jadi dia tak mau hadis. Ada juga lagi tu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab." Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Itu ayat dianya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Maksudnya, apakah kamu beriman dengan setengah-setengah kitab? Jadi setengah kita pakai, setengah tak pakai. Ayat Quran habaq maya kita pakai. Ayat Quran habaq halal haram. Ni payah. Payah. Pakai ni tak dua kita. Tu setengah pakai setengah tak pakai setengah. Ayat Quran dalam bab makan minum pakai. Ayat Quran dalam bab jual beli tak pakai. Jadi masuklah Quran. Jadi orang dulunya beriman dengan Taurat, begitu juga dengan Quran. Setengah Taurat dia pakai, setengah tak pakai. Hukum-hukum hujah tak sih. Orang lain ni pun nak kena hukum hujah. Tak mahu juga. Hukum zina tak mahu pakai juga, dia tak boleh. Zalim.
dan kamu kufur dengan setengahnya yang lain, maka tidak ada balasan bagi mereka yang melakukan demikian itu daripada kamu, melainkan kerugian hidup di dunia. Dan di akhirat nanti dikembalikan kepada siksa yang pedih, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lengah daripada apa yang kamu kerjakan. Maksudnya tidak lekor. Tahulah kalau tak lekor. Tak lalai. Tu habis lalai. Sifat dia hidup. Tak tidur, tak mengatuk. Kita ni lepas-lepas mengatuk. Lepas itu tidur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam." Rawahu Malik. Maksudnya aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu di antaranya. Jadi dua perkara ini saya lagi. Yang ke-9. Di antara perkara yang membatalkan syahadah itu ialah mempercayai wala kepimpinan orang kafir dan munafik. Nauzubillah. Orang ni kafir tegak-tegak. Orang ni munafik, tolak hukum Allah SWT, tak mau, tak percaya kepada Quran, tak percaya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nipu orang Islam. Tiba-tiba kita pergi latih dia menjadi ketua, memimpin kita, tolak orang Islam. Ini dia masalah itu. Firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin." Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpin kamu orang-orang yang menjadikan agama kamu ejekan. Orang yang ngejek agama. Tak kira lah dia mengaku Islam apa, tapi dia kata doa ni buat apa tak ada faedah. Buat nyusah Tuhan ya. Hari-hari berdoa buat apa? Apa dia nak buat Tuhan sepuluh dia? Telefon pagi-pagi tengah duduk tidur. Apa macam tu? Cakap kadang-kadang orang kita ni tidak macam tidak orang berislam. Tuhan marah kalau kita tak doa. Kita kalau orang minta ajak, marah kita marah. Mari polok dia. Tengah malam telefon, petang telefon. Nak benda kan. Kita kalau kita senyap, tak buka mulut. Tak bunyi, ya Rabbi, minta tu, minta ni. Tuhan kata, hamba aku ni nyombong. Berasa dia tu besar sangat, tak minta ke satu. Jadi, Tuhan Allah SWT murka kepada hamba dia yang tidak minta. Udu'uni. Tuhan perintah supaya kita minta. Astajib lakum, aku terima apa yang kamu nak. Aku akan beri apa yang kamu minta. Jadi, main dengan apa ni. Jangan ada cari. Orang-orang ejek-ejek agama, main-main agama. Dan main-main di kalangan orang-orang yang telah diberi dari kitab sebelum kamu. Mana ayat turun ni kepada orang kafir. Dan orang-orang kafir betul, mak tentu kafir tu, main dengan Islam. Ini tak tahannya orang nama Islam ni main dengan agama ni. Kalau tengok dia, nama Islam. Dan lekat kenal tulis Islam, tapi masa bercakap, Masya Allah, Tabarakallah, Cina Islam. Ini masalah ni. Kalau kafir terus, kena bahasa. Siapa dia tu? Kafir. Pada yang saing dengan dia tu, saing selama dia tak hina Islam kawan ya. Kalau dia hina Islam, jawab dia. Assalamualaikum lah kita ni. Kata dia lah. Tak ada. Jadi kena ada perbezaan. Bertawakallah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Tawakal tu kalau kamu beriman seperti itu. Kalau tidak, Assalamualaikum lah kita ni. Boleh sekat kafir. Nak mana? Firman Allah Ta'ala lagi, Bashiril munafiqina bi'anna lahum 'adzaban alima alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Surah An-Nisa ayat 138 dan 139. Maksudnya beritahulah kepada orang-orang munafik itu bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Munafik ini balas dia. Na'udzubillah. Yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman penolong dan dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Dengan orang kafir baik betul-betul. Nak jatuh orang Islam. Dengan orang Islam buat balah. Buat balah tak balah? Buat balah. Dengan orang kafir dah apa dah. Beres.
Apakah mereka mencari kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu? Tak jumpa kemuliaan dengan orang kafir, tak jumpa. Dia baik depan mata kita ya. Lepas sikit dia enjak. Maka sesungguhnya semua kemuliaan itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Semua kemuliaan itu milik Allah. Jadi kalau kita cari mulia dengan lain daripada Allah, kita akan jadi hina. Kemuliaan duduk dengan siapa? Duduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hari ni hidup cari kemuliaan daripada lain daripada Allah. Berasa Islam ni malu kau orang nak ngaku orang Islam. Sebabnya Islam mundur, negara Islam lemah. Berasa lagu tu. Berasa lagu tu buat kita tadi. Itu dia panggil orang lemah. Cuba kita juga. Kalau orang kita sesak, kita ngaku je. Tengok orang tu lalu sesak, pakai kain perih, saya lepas dia putus sebelah. Kita duduk minum kopi kakak dengan kakak, orang sesak lagi. Ngaku kau? Orang hamba tu? Ngaku? Ngaku? Tak ngaku. Siapa dia tu? Dia mari sebelah tu lah. Tak ya. Ada lalu kata Allah. Tu dia dengan tu saya sepupu. Tak jauh lagi. Pasal dia dua sebab bawa sepupu dah. Akak tu nenek. Tuknya dengan tu saya sepupu. Nak sembunyi dekat. Cihnya? Cih mulia kan? Tak mengaku. Jadi orang Islam hari ni, sebahagiannya malu nak mengaku dia, I am Muslim. Saya orang Muslim. Pasal apa? Sebab orang Islam kalau mengaku Muslim, negara mundurnya dengan lemah. Kalau boleh mengaku orang putih, hebat. Pasal apabila kita rasa kita begitu. Tapi kalau kita rasa Islam tu mulia, umat dia susah nak macam mana? Orang yang susah lalu saat ni pun, kalau tanya siapa dia tu? Orang saya. Ayah dia dulu Masya Allah kaya. Sampai dia ni uzur kau gana ke. Tak sara kau panggil tak. Jadi lagu tu dia. Jadi, taklah kita mengaku. Tak sara tadi rasa hina nak mengaku dia orang tu. Jadi anak-anak orang Islam sebagai Allah ni, malu nak mengaku dia tu orang Islam. Pasal dia suruh hina Islam. Tulis kau ayat-ayat dia. Susah ni. Hak modelnya orang kafir. Ini masalah kita. Jadi orang munafik ini, itu cara dia. Firman Allah Ta'ala lagi, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Surah Ali Imran ayat 28. Maksudnya, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, pemimpin, pelindung, penolong, teman akrab. Jangan jalan. Kita sayang dia boleh dalam bab-bab tertentu. Dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Orang mukmin tak. Kita buat seru, orang kafir kita buat kawan. Barang siapa yang berbuat demikian, saya lepaslah ia dari Allah. Lepaslah. Saya tak cara lah kita. Dia nak jadi orang kafir lah. Orang kafir ni orang lama tu. Saya ayat sembah aku ni, sembah tak pekor buat apa. Tidak lama tu kan? Nak. Barang siapa yang membuat demikian, saya lepaslah ia dari Allah. Kecuali kerana taqiyah. Taqiyah mana helah memelihara dia. Kerana terpaksa. Pedih dulu. Atas kepala. Tak saku aku. Tembak. Akak tangan 12. Sokong. Paksa. Lo ni ada orang mari tak pedih. Tahu tak saku saya. Tembak. Ada. Zaman komunis memang lah. Zaman komunis ni semua tidak. Lalu kat rumah kita kalau tak tunduk, dia tak tabik, sepak lalu ke? Kenapa? Kenapa Jepun dia panggil? Masa tu tak ada apa nak buat. Tunduklah dia. Tak boleh tunduk kita. Tunduk dia kata. Tunduk sampai rokok. Kalau kita boleh lawai. Kalau tak boleh ke, pada kena nampak Jepun. Tunduk. Itu terpaksa. Mana Allah Ta'ala tidak paksa kita kalau tidak mampu. Bagaimana seorang sahabat nama Bilal, dia dipaksa suruh jadi kafir. Dia ngaku sekejap. Jadi Nabi tanya, siapa kena lelaki? Dok kat mulut tu. Kalau tak tahan doa, dia senjak kuat sangat. Terpaksa. Jadi, tapi kalau kita boleh keras, pelawai juga, tu iman tinggi lah, tarahnya. Tapi bukan semua tarah iman orang ni tarah. Ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Jadi orang lemah tu diberi pelanggaran. Jadi, taqiyah, tuqah maknanya helah melihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka.
Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri seksanya dan hanya kepada Allah tepat kembali. Jadi lagi kawan lagi tanya, balik ke Tuhan ya. Jelaslah bahawa ayat-ayat tersebut di atas tidak membenarkan orang-orang yang beriman meredai kepimpinan orang-orang kafir. Walaupun dibenarkan di masa takut apabila orang-orang kafir menguasai negeri-negeri Islam. Jangan Jepun lah kalau kita kan. Tetapi kebenaran tersebut hanya pada lahirnya sahaja dan sungguhnya terbatallah syahadahnya kalau sekiranya hatinya redha walaupun dalam keadaan takut. Jadi kalau hati dia kata tak apa, redha juga. Padahal dia dipaksa. Jadi penuh. Mana waktu kita kata tadi hati tetap beriman dengan Allah. Mulut waktu nak sulpah. Nak lepas. Kalau hati jadi juga. Selamat jalan lah kita. Ini bahasa apa hati. Jepun tak boleh hati kita. Betul. Dia dah dikawai hati tengok. Ada tak boleh hatimu. Kapit. Tak ada. Jadi jangan buat kerja. Benda tak ada tu. Benda dia tak apa. Menurut riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahawa taqiyah itu hanya pada lahirnya sahaja. Tetapi hati tidak redha. Itu syarat dia. Hati jangan redha. Perkara yang ke-10 membatalkan syahadah juga apabila melakukan ibadah atau upacara ibadat yang lain daripada Islam. Gitu contoh etek dai di Kuwait. Hindu. Jangan bunuh majlis kita. Lo ni tidak ada tu. Jadi mari tak nampak ni. Ni berat ni. Agama ajar dari agama Kristian, orang Kristian buat kita ikut etek. Macam-macam tu. Dia setiap bulan ada berlaku. Valentine Day lah, berapa day lagi ada ni. Pakat tu. Pakai topi jambu semua dia juga tu. Jadi perbuatan-perbuatan gini bahaya. Kerana meniru orang kafir. Ada orang nak buat lalu ni zaman ni. Baju budak-budak lalu ni pakai tulisan. Kadang-kadang tulisan bawa kepada syirik pun ada. Pakai naik ke masjid dia tak tahu satu. Butuh kayu dia ni. Ada. Jadi melakukan upacara ibadah yang lain berislam. Dan adalah tidak layak bagi seorang Islam itu melakukannya. Yang tidak boleh ditakwil melainkan kufur dan syirik. Maknanya kalau dia buat tu kita boleh lagi takwil. Maka tu dosa lah. Tapi kalau tak boleh takwil dah memang sembuh mati. Dicolek mati dai. Tu sah dah. Na'udzubillah. Contoh-contoh yang lain ialah seperti rokok dan sujud kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun melakukan pemujaan dan penyembahan secara kafir. Pergi puja sungai. Puja pusu. Puja tunggu kayu. Yalah, masuk dalam syirik. Apa kita puja ke syaitan tu? Kita beriman dengan Allah SWT. Kita puja syaitan buat apa? Itu masalah. Firman Allah Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Suratul An'am ayat 162, 163. Maksudnya katakanlah. Sesungguhnya sembahyangku. Ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintah kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama menyerah diri kepada Allah SWT. Kita diperintah, dia kata, semaya aku, poso aku, zakat aku, hidup aku, mati aku, Allah, kata dengan mulut. Tiba-tiba perbuatan dia buat benda lain. Jadikah? Berlaku kan? Sabda Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal, apabila Muaz mahu sujud pada Rasulullah. Jadi Muaz tengok orang negeri luar ni sujud ke Nabi. Dia kata sujud kata kan? Nabi kata apa? La taf'al. La taf'al. Fa inni law amartu syai'an an yasjuda li syai'in la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Jadi dia tengok orang lain duk sujud belaka ke raja-raja dia, raja Rom, raja berapa raja ni. Dia kata apa salah ni kita sujud kata Nabi. Nabi ni orang besar. Tiba-tiba kita tak sujud. Lagu mana jadi? Jadi Nabi kata apa tadi? Jangan, la taf'al. Maksudnya jangan dilakukan. Maka jika aku boleh menyuruh sesuatu itu sujud pada yang lain, kalau aku boleh benda lain sujud pada orang lain, nescaya aku suruh isteri sujud pada suami. Nak yang besar ni mak suami ni. Bini kena sujud dia. Kalau boleh sujud ke orang lah. Tapi oleh kerana manusia ni tak ada sujud ke orang lain, maka tak ada lah.
Rawahu Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tegasnya. Sayyidina Umar kata apa? Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu a'da Allah fi 'aidihim." Rawahu Al-Baihaqi. Maksudnya jauhilah kamu daripada musuh Allah pada hari raya mereka. Jangan ikut gaya Cina. Gaya kafir, gaya Kristian. Jangan. Tapi kita nak hari Christmas, hari raya kafir. Cuti ikut kata. Setengah tu. Dan telah riwayat oleh Al-Baihaqi daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma katanya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man marra bi biladil a'ajim fasana. Nairuzahum wa mahrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamut wa huwa kadzalika husyira ma'hum yaumal qiyamah. Rawahu Al-Baihaqi. Maksudnya melakukan upacara atau pesta mereka. Siapa dia lalu pun pergi orang kafir, kita pun tengok dia duk buat benda-benda tu. Kita pun lakukan upacara atau pesta mereka. Buat retek seperti dia buat. Dan menyerupai mereka. Tiru dia. Sehingga dia mati dalam keadaan itu, jadi tidak bertaubat, maka ia dihimpunkan bersama-sama kafir itu pada hari kiamat. Na'udzubillah. Buat lagi jawapan lagu ni, semua hari kiamat asal bakit sekali dengan dia. Tolong atas daya juga. Yang ini gurang. Yang ke-11, membatalkan dua kalimah syahadah juga apabila mengkafirkan orang-orang Islam. Ini kita takut ni. Jangan mudah tuduh kafir kau ya. Kalau kita kata mu kafir, dia tak kafir, balik mula kita. Dia panggil peluru getah. Masalah kafir mengkafir ni peluru getah. Peluru getah ni kalau kita tembak, kena molek, lekat situ. Kalau tak kena tempat dia, tidak tendai balik sini. Tendai balik. Jadi kalau siapa dia tuduh orang kafir, dia tidak kafir, balik mula kita. Pasal tu jangan tuduh orang kafir. Kita kena kata perbuatan lagu ni kafir. Jangan tuduh dia. Jangan tak ada dari dia awak kafir. Janganlah. Perbuatan lagu ni. Disembah untuk ekor. Mengatakan Allah SWT tidak berkuasa. Tolak Allah Tuhan kata haram. Semua ni perbuatan ni kalau tak bertaubat kafir. Kita boleh bagi tahu lagu tu. Tapi jangan kita nak tadaya orang awak ni kafir sebab kecek lagu ni. Jangan. Kalau tidak, boleh jadi masa dia kata saat itu, banyak lagi benda-benda kita. Boleh jadi dia kata dengan dalam keadaan dia jahil. Gamak ke tak apa. Boleh jadi dia kata tu dalam keadaan dia tidak sedar. Jahil lah hamsanya. Tak sedar, kita tahu dia tak jalan uyuh ayah tu, sedar lah tu. Maknanya kita boleh kata perbuatan tu kafir, orang tak boleh kata lagi. Mungkin dia taubat. Mungkin dia buat dalam keadaan dia tak sedar, dalam keadaan dia jahil, jadi benda-benda tu tak dia buat tak jadi kafir. Atau tidak mengkafirkan orang-orang kafir. Ini bahaya. Orang ni kafir tegak-tegak lak-lak dah sembuh untuk ekor. Dengan canuk sampai tangga. Tak kafir lagi dia tu. Boleh jadi dia beriman. Jadi boleh jadi apa? Mungkin dia tentu kafir. Ini dua-dua ni berat. Nak kata-kata. Tak boleh kata gua. Dia kafir. Tunggu dia mengucap. Tunggu dia mengucap. Kalau dia mengucap, dia mengucap. Apa kita kata dia Islam? Lagi dia tak mengucap dua kalimah syahadah. Dia tak mengaku dia sebagai seorang Islam. Kena sekar dengan gelaran dia tu. Tak ada apa-apa tak kata. Menurut kaedah yang disimpulkan daripada nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, faman kafara mu'minan faqad kafar. Adalah hadis ni. Hadis Nabi SAW, man kafara mu'min, ada itu dipanggil kaedah. Ini kaedah. Al-Qaedah, tanda itu kaedah. Kaedah ni dipahami daripada Quran, dipahami daripada hadis. Diambil. Man kafara mu'minan faqad kafara, wa man lam yukaffiril kafira faqad kafara, wa man syakka fi kufril kafiri faqad kafar. Maksudnya sesiapa yang mengkafirkan orang yang beriman, maka sesungguhnya dia menjadi kafir. Na'udzubillah. Jika orang beriman, balik kita balik. Tuan-tuan boleh tengok. Berapa ramai orang yang ceramah. Kafir, murtad, jerak. Pakuan habis. Pakuan dia. Lompat di sebelah atas petah tu lah dulu. Itu bahaya. Kalau kata, kena kata, tak kena tu kecek lagi. Salah cakap lagi.
Mana kalau dia taubat tak taubat gak jadi punuh. Jadi kita kena royak nasihat lagu tu. Perbuatan lagu ni salah. Perbuatan ni jadi perbuatan kafir. Orang tak lihat. Bahaya tengok. Bahaya ni. Sesiapa yang tidak mengkafirkan orang kafir. Tentu dah kafir. Lak-lak lah dia ni. Dia menjadi kafir. Na'udzubillah. Tak boleh kata dia kafir. Nak kata apa? Nak kata dia beriman. Dia semua masuk pagi buta. Nak kata apa? Dia tanya, dia mengucapkan tidak. Dan sesiapa yang ragu tentang kekufuran orang yang kafir. Siapa dia ragu? Tentu dia kita tengok dia sembah berhala. Tak kali mengucap sekali habuk. Ragu. Dia ni kafir ke dok ni? Dia sembah berhala. Tak kafir. Tak di situ. Dia menjadi kafir. Kata kau orang mukmin kafir jadi kafir. Kata kau orang kafir tidak mukmin jadi kafir juga. Meragui kekafiran orang kafir itu kafir balik. Na'udzubillah. Ini kaedah. Berdasarkan kepada kaedah tersebut, maka tidak harus bagi seorang Islam itu menuduh saudaranya dengan kufur, melainkan kufur itu kembali kepadanya. Balik mula. Jika sekiranya yang dituduh tidak sedemikian halnya. Kita kata orang kafir, orang itu tak kafir. Balik mula kita. Dan tidak mengkafirkan orang kafir, serta membenarkan ajarannya atau ideologi adalah juga menjadi kafir. Na'udzubillah. Kerana apabila mengakui kebenarannya, bermakna membohongi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kalau kita kata dia tak kafir, walaupun dia semua berhala, mana kita berlawak ke Tuhan? Tuhan wajah dah. Nabi wajah dah semua benda kafir. Kita kata dah. Ini kena klik baca ni, kita ni. Kepada sahabat yang tak faham ni, kena wajah lagi. Kena faham boleh. Masalah kafir mengkafir ni bukan senang. Kita perlu memahami perbezaan di antara amal dengan akidah. Ini nak faham ni. Seseorang yang melakukan suatu amalan yang bercanggah dengan Islam, kerana kemungkinan dia sungguh jahil, sedangkan imannya masih ada. Jadi ada orang buat, tapi dia tak tahu. Berapa ramai kalau orang pergi sembah, pergi muja sungai? Berapa ramai? Zaman-zaman lalu mesti Korea. Zaman dulu ramai. Tapi dia tak anggap tu. Sudah tu dia pergi semaya pula. Jahil, dia jahil. Tengok orang tua buat kata. Tak boleh ni orang-orang zaman dulu buat ni boleh pegang ini. Kalau tak buat kak, takut sungai ngamuk lah. Tu sungai marah lah. Lemah bodoh lah. Jadi ada benda-benda. Jadi dia buat dekat ada jahil. Kalau kita pergi nasihat dia betul. Oleh hal yang demikian, dia telah melakukan dosa sahaja dengan tidak menjadi kafir. Kalau dia buat dekat ada jahil, dia dosa, dia tak jadi kafir. Melainkan terdapat pada dirinya sifat-sifat tidak meredai hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau dia lawan mati, tak saya aku Tuhan ni. Payah baka. Kena lah tu. Sifat takbur terhadap Islam. Nak awak nasihat saya. Saya mengaji negeri orang putih lagi. Bawa awak nak Islam mundur tak salah. Ini pun jadi juga. Tengok keadaan dia lah. Tapi biasanya orang cakap lagi ni kalau kita tanya dia tak kata. Dia tak kata dia lawan Tuhan. Dia mengaku lagi. Dia maya lagi, jauh-jauh. Dan jahilnya itu adalah jahil murakkab. Jahil semoti lah. Orang panggil jahil token aku pak gitu. Tak lekat ke satu jahil token dah. Locoh dia. Boleh ni tubik dia tu. Maka tidak syok lagi dia menjadi kafir. Dan hukum itu adalah dengan hati-hati dalam perkara dan keadaan yang tidak boleh ditakwil selain daripada kafir. Mana benda tak boleh nak rekod dah. Orang lain dan maka dia jadi lagi itulah. Yang ke-12. Sesungguhnya banyak lagi perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah yang boleh ditafsirkan daripada perkara-perkara yang tersebut di atas berpandukan kaedah yang difahamkan daripada pengertian syahadah. Jadi banyak lagi lah sebenarnya. Adalah juga perlu dipahami bahawa terdapat perkara yang tersebut di atas membatalkan syahadah tetapi pada amalannya saja dengan tidak membatalkan iman. Ini kaedah dia. Pasal dia percaya lagi cuma dia buat tu dalam keadaan dia tidak faham. Ianya dikenali dengan syirik khafi. Jadi ada lagi satu benda, perbuatan ini dipanggil syirik, tapi tidak membatalkan iman. Seperti syirik khafi, seperti riya. Riya ni tak ada pada diri kita. Hanya mari juga dia jaga. Aku duduk sini ni, orang lain malah ibadat. Itu mari kita. Rujub, hari ke diri. Aku ni dia semua tu. Orang lain malah buat ibadat. Dalam ibadat pun jadi mari juga. Tapi orang ni perbuatan ni berdosa tapi tidak kafir. Dia panggil syirik khafi. Syirik yang tersembunyi.
Dan sum'ah, nak suruh orang dengar. Buat benda nak suruh orang dengar. Nak suruh orang puji. Dalam melakukan ibadah. Seperti kita lebih berhati-hati dalam perkara ini. Supaya kita lebih berhati-hati dalam perkara ini. Marilah kita memahami beberapa istilah. Yang berkaitan dengan iman. Iaitulah kufur, syirik, riddah, dan nifak. Yang akan kita mempelajarinya insyaAllah ta'ala. Jadi istilah-istilah ni berat lakon. Kufur itu kafir. Syirik itu syirik lah. Riddah makna murtad. Bukhari itu. Riddah bagi bawah. Dan nifak. Nifak itu makna munafik. Nah, jadi insyaAllah ta'ala kita akan sebut lagi istilah-istilah ini nanti di dalam perbincangan kita yang seterusnya insyaAllah.